Yang dihormati saudara yang berhormat Chan Min Kai, yang dihormati saudara Hugh Fan Yao, Mr. Superman, yang berhormat tuan rumah YB Eng Swee Ling, Adun Skin Chan, yang berhormat YB Teng Chiang Kin selaku Speaker Dewan Negeri Selangor, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, saya terpaksa angkat cermin mata untuk nak baca apa yang ditulis, kerana ini merupakan cermin mata yang baru. Cermin mata yang lama, hari itu semasa himpunan bersih, saya kena tembak dengan itu tear gas punya kanister. Dia tembak kena saya punya belakang kepala. Cermin mata yang mahal, yang multifocal tu terpelanting. So saya pakai yang baru, saya buat yang murah punya, kerana kita rasa kalau ada bersih 3, kalau beli yang mahal pun hilang juga beli yang murah punya tak ada multifocal lah Saya cukup rapatlah dengan YB Eng Swee Ling. Tiap-tiap kali bila kita buat program, kalau di Shah Alam ataupun PAS punya program dekat kawasan-kawasan yang dekat, kita selalu jemput dia kerana dia pandai cakap Jawa. Saya pun tak boleh cakap Jawa, ramai orang Jawa pun tak boleh cakap Jawa, tapi YB Eng dia boleh cakap Jawa. So dia very popular kalau ceramah PAS selalu kita panggil dia. Lalu hari ini bila dia jemput saya datang, walaupun tengah-tengah bulan Ramadan, tengah-tengah bulan puasa, oleh kerana selalu saya jemput dia datang, kali ini bila dia jemput pun saya juga mesti datang kerana kita pun sokong dia, dia sokong kita Ini cara untuk kita nak bekerja keras dan bekerja dengan baik di dalam Pakatan Rakyat. Kita saling tolong-menolong. Orang daripada PAS bantu orang DAP, bantu orang PKR, orang PKR pun bantu orang PAS, bantu orang DAP, orang DAP pun bantu orang PAS, bantu orang PKR, dan dengan cara itu kita boleh hasilkan satu semangat baru bagi negara kita, seperti mana yang ditunjuk dalam Bersih 2, satu negara yang bersatu padu, berbilang kaum, berbilang agama, berbilang bangsa, tetapi bersatu atas dasar keadilan untuk semua. Ini politik baru, dan politik baru inilah yang ditakuti oleh UMNO Barisan Nasional, kerana mereka tahu mereka tidak boleh tawarkan kepada rakyat apa yang ditawarkan oleh Pakatan Rakyat. Bagi mereka, kalau duduk jadi sebagai ketua pemerintah, bentuk kerajaan, tak ada guna jadi kerajaan kalau tak boleh jadi kaya. Ini orang UMNO, orang Barisan Nasional punya pemikiran. Politik dan kuasa untuk nak buat duit. Kalau tak boleh buat duit, no point ada kuasa dan ada pemerintahan dan ada kerajaan. Tuan-tuan yang duduk di sini, di Skinchan, lebih kenal nama Tirtoyo tadi banyak kali. Semua orang sudah sebut. Itu budaya politik UMNO Barisan Nasional. Jadi ketua mesti jadi kaya. Bukan untuk nak tolong rakyat, tapi untuk nak tolong diri sendiri. Itu cara politik lama. Saya rasa di negeri Selangor, tuan-tuan semua dah dapat nilai. Kerajaan Pakatan Rakyat Selangor dah sudah hampir 4 tahun. Tuan-tuan dah
ini UMNO dan Barisan Nasional tak boleh lawan. Dia tak boleh lawan kerana dia sudah kotor. Dia punya politik banyak kotor. Yang menjadi mangsa politik kotor UMNO Barisan Nasional bukan sekadar orang Cina, bukan sekadar orang India, orang Melayu pun jadi mangsa politik UMNO yang kotor, politik Barisan Nasional yang kotor. Kita semua menjadi mangsa, dan itulah sebabnya mengapa kita semua mesti bersatu untuk nak jatuhkan UMNO Barisan Nasional. Setuju ataupun tidak, tuan-tuan? Setuju? Sekarang UMNO dia cukup faham masyarakat Tionghoa dan masyarakat India sudah tidak mahu menyokong UMNO dan Barisan Nasional lagi. Dia sudah cuba pilihan raya kecil banyak kali, dia tak boleh dapat undi orang Tionghoa dan orang India. Oleh kerana itu, dia bekerja keras mahu dapat maksimum undi orang lain. Ini kaedah yang digunakan oleh UMNO sekarang. Dia sudah give up, surrender. Undi Tionghoa, dia surrender. Undi India pun dia rasa harapan cukup tipis. Lalu apa yang dia buat? Dia api-apikan semangat perkauman Melayu supaya orang Melayu akan sokong UMNO. Walaupun UMNO itu kotor, orang Melayu pun tak suka, tetapi dia masih sokong. Kerana apa? Kerana dia takut. Dia takut kalau tak undi UMNO, maka dia takut orang Melayu akhirnya akan lebih ditinggalkan di belakang. Ini strategi dia. Dia gunakan perkauman, dia gunakan agama. Dia kata pas guna agama, tapi sebenarnya yang gunakan agama, iaitu manfaatkan agama tapi tak ikut ajaran agama, adalah UMNO. Pas kita guna agama, tapi kita guna agama dalam arti kata kita ikut ajaran agama. Kita tak boleh makan rasuah. Kalau tuan-tuan tahu apa yang Islam ajar pasal rasuah, tuan-tuan akan tanya, bagaimana itu UMNO punya orang boleh makan rasuah? Rasulullah pernah berkata, Ar-Rashi wal Murtashi finnar. Orang yang makan rasuah, orang yang ambil rasuah, dia masuk api neraka. Ini ajaran Islam. Tapi kenapa UMNO boleh buat? Dia cakap dia mahu Islam, dia mahu orang Islam bersatu, tapi politik dia politik rasuah. Kerana apa? Kerana dia ajar orang Melayu makan rasuah tak apa, memang berdosa, tapi tiap-tiap tahun you pergi buat itu umrah, pergi naik haji, pergi itu Mekah, okey, bersih balik. Ini UMNO semua dia pandai buat cerita, tambah-tambah. Islam tak ajar itu macam. Lalu sekarang ini pas apa yang kita mahu? Kita mahu orang Islam bersama dengan Pakatan Rakyat, bersama dengan perjuangan untuk menegakkan keadilan, pegang kuat kepada agama, jangan menipu, jangan rasuah, jangan buat zalim kepada orang lain. Ini apa yang lepas. Baru-baru ini UMNO mau cetuskan satu lagi isu baru. Bagi dia nak orang Melayu bersatu sokong dia. Dia nak orang Melayu takut dengan orang Cina, dengan orang India, jangan kerjasama. Dia mahu supaya Pakatan Rakyat Negeri Selangor ni gagal. Dia cetuskan isu yang baru, iaitu isu JAIS dan gereja Damansara Utama Methodist Church. Ini saya cakap dengan tuan-tuan dan puan
ibadat orang bukan Islam, orang Islam kena hormat. Walaupun dalam masa perang, Islam ajar jangan robohkan rumah ibadat, dan kalau orang lari masuk dalam rumah ibadat untuk perlindungan, jangan kejar, jangan masuk, jangan kejar, biarkan mereka. Ini ajaran Islam. Dalam keadaan perang sekalipun tak boleh masuk rumah ibadat bukan Islam. Tapi UMNO dia arahkan itu Jabatan Agama Islam Selangor, itu pegawai pokok kuasa, masuk dalam gereja BUMC. Ini pengkhianatan UMNO terhadap rakyat Malaysia. Kenapa dia nak buat itu macam? Bila dia buat tindakan itu, maka MCA boleh nak jadi hero di kalangan orang Cina. Dan dia apa dia kata? Dia kata, tengok negeri Selangor bawah Pakatan Rakyat. Pakatan Rakyat dikudakan oleh PAS. Bila PAS berkuasa, maka Jabatan Agama Islam masuk dalam gereja. Tak pernah berlaku. Tapi bila PAS memerintah Selangor, inilah apa yang berlaku. Dia mahu orang Cina takut pada PAS. Bila takut pada PAS, maka takut pada Pakatan Rakyat. Ini MCA yang mau jadi hero. Lepas itu UMNO, apa yang UMNO kata? UMNO pula cakap, wah, you tengok Pakatan Rakyat, bila Selangor di bawah Pakatan Rakyat, itu DAP, itu Kristian, dia boleh Kristiankan orang Melayu. Maka UMNO kata orang Melayu jangan sokong Pakatan Rakyat. Kerana apa? Pakatan Rakyat dikudakan oleh DAP. UMNO kata DAP parti orang Kristian. MCA kata Pakatan Rakyat dikudakan oleh PAS. UMNO kata Pakatan Rakyat dikudakan oleh DAP. Ini strategi dan taktik. Tuan-tuan, puan-puan yang dihormati sekalian, itulah sebabnya bila peristiwa pegawai JAIS masuk dalam BUMC, saya sebagai pimpinan PAS Negeri Selangor, kita telah menolak tindakan itu. Ya. Sebenarnya bila mereka buat itu kerja, mereka tak cek pun. Dia tak ada tanya. Malam itu dia masuk, dia tak ada tanya pada Datuk Dr. Hassan Ali. Dia tak ada tanya pada pengarah JAIS. Pagi itu dalam mesyuarat Exco, Hassan Ali ditanya, dia kata dia tak tahu. Pengarah JAIS ditanya, dia pun kata dia tak tahu. Maknanya apa? Maknanya orang yang beri arahan itu bukan daripada Pakatan Rakyat. Orang yang beri arahan itu daripada UMNO, Barisan Nasional. Ini kita kena. Isu ini menunjukkan UMNO sudah desperate. Dia sudah desperate. SPR dan macam-macam mau tipu, semua kita sudah dedahkan. Itu orang yang ada 2-3 IC, orang yang ada IC merah, esoknya boleh jadi biru. Jual IC kepada orang Myanmar, orang Bangla, ya, macam-macam kita sudah dedahkan. Akhirnya sampai hakim sendiri terpaksa kata, kita tubuhkan jawatan kuasa yang khas untuk kaji itu pilihan raya. Kita kata apa? Boleh, tapi Najib kena janji tak ada pilihan raya sampai itu jawatan kuasa sudah habis itu kerja. Hari ini dia jawab, tak boleh janji. Kalau tak boleh janji, mau tunggu itu jawatan kuasa buat apa? Awak sudah mengaku itu pilihan raya tak betul, ada kotor. Kita tubuh jawatan kuasa, kita study balik. Tapi kita kata beri guarantee no election sampai jawatan kuasa habis kerja. Dia kata tak boleh. Maknanya apa? Maknanya jawatan kuasa itu main-main.
main-main saja. Diorang, tuan-tuan dan puan-puan, diorang cukup takut lah. Yang pilihan raya dia cukup takut. Dia tak tahu bila dia mau buat. Itu mimpi belum dapat lagi lah. Itu mimpi belum dapat lagi. Yang dia tak tahu bila mau buat itu pilihan raya. Kenapa? Kerana dia nampak masyarakat sudah tersokong. Lalu saya harap tuan-tuan dan puan-puan jangan berganjak, jangan berubah. Berikan sokongan yang penuh kepada calon-calon Pakatan Rakyat dalam pilihan raya yang akan datang. Marilah kita